Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabat baginda, keluarga baginda, dan dalam usaha untuk menambah kebaikan kita ataupun di kalangan masyarakat masa kini, dan dengan bersyukur dipanjangkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kami ataupun kita di dalam hiasan bangunan keluarga Darul Takzim sentiasa menyampaikan modul-modul yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak sampaikan sebuah tajuk agak menarik. Persiapan akhir zaman, persiapan akhir zaman dan persiapan ketibaan Dajjal dan peristiwa keluarnya Ya'juj Ma'juj. Saudara yang beriman sekalian, sedar atau tidak, kita telah hidup di akhir zaman. Kitalah umat akhir zaman itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari umat akhir zaman pada hari ini telah berbuat berbagai kemaksiatan yang lebih buruk di zaman-zaman umat terdahulu. Walhal telah dicontohkan, diberi contoh kisah penuh iktibar yang menimpa umat terdahulu melalui kitab, iaitu Al-Quran. Namun tidak banyak yang mahu mengambilnya sebahagian peringatan untuk diri ataupun untuk keluarga kita. Kini Al-Quran Al-Karim telah tersebar sehingga hanya semudah ujung jari. Tidak ada alasan lagi tidak dapat membaca ataupun mendalami Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran jenis apa yang kita hendaki? Al-Quran MP3, Al-Quran dan terjemahan dan sebagainya. Semuanya terletak pada bagaimana niat kita untuk mencapainya sebenarnya. Andainya sudah sangat dekat terjadinya hari kiamat, nauzubillah minaz-zalik, umat akhir zaman masih ada yang berbuat maksiat tanpa sempat bertaubat, dan mereka akan mengalami fasa-fasa yang mensengsarakan sebagaimana yang dialami oleh kaum kufar, iaitu al-tashabbuh bil kuffar. Jika tuan-tuan puan merahmati Allah Subhanahu wa taala, jika bukanlah kita sekarang nak berbuat siapan, bila lagi? Esok hari belum tahu bagaimana nasib kita, kerana semua itu masih menjadi rahsia Allah Azza wa Jalla. Kesibukan harian kita ni mencari duniawi yang kebanyakan yang lalai, mereka lebih merisaukan urusan rezekinya, walhal rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala
jika difikirkan secara logik, secara logik akal, memang benar rezeki itu tidak dicari, tidak akan datang. Namun berfikir secara logik akal, sejak tidak cukup kerana ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat dijangka dengan akal logik tadi itu. Betul tak tuan-tuan? Banyak hal-hal gaib yang terjadi di dalam hidup kita, hidup terutama umat-umat yang akhir zaman. Begitu juga tentang konsep rezeki. Ibarat hal dunia, manusia secara umumnya akan tetap berfikir mengikuti kemampuan akal logik. Akal logik itu sendiri. Sedangkan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dunia semakin kejar, semakin lari menjauhi Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Allah Akbar. Maksudnya apabila seorang itu berusaha sekuat tenaga dan sepenuh masa bekerja mencari rezeki untuk keluarga, untuk anak-anak mereka, dapat mendapat rezeki itu, namun keberkatan rezeki itu akan menjauhkan, bahkan hilang sekiranya rezeki yang didapat itu banyak melanggar hak-hak Allah Azza wa Jalla. Banyak perintahan Allah yang tidak dilaksanakan, tuan-tuan puan-puan. Ini peringatan sikit. Seperti solat, seperti zakat, sedekah pada fakir miskin, ibu tunggal dan anak yatim, dan saudara dan tetangga, siapa lagi? Jiran lagi, yang hidup kesusahan dalam sekarang ni, dalam pandemik Covid ni, dan juga banyak melanggar hak waktu yang diberikan padanya, seperti apa? Seperti solatnya melambatkan. Jika hal tu terjadi pada maka kemalangan hidup, dikatakan kemalangan hidup akan menimpa hingga keadaan menjadi sengsara, melebihi keadaan orang yang hidup dalam keadaan miskin. Allahu Akbar. Bahaya tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan iman kita yang tiada jaminnya, tiada menjadi kerisauannya. Dan kebanyakan dari manusia terus menerus hidup dalam kelalaian. Nauzubillah minaz zalim. Tidak menyedari bahawa diri mereka telah sengaja dijauhkan diri dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala oleh terdiri daripada golongan tertentu yang bekerja dan berikhmat untuk raja mereka. Siapa tu raja mereka tu? Iaitu Dajjal Al-Masihi. Dajjal Al-Masihi. Supaya tidak suatu pun umat Islam yang dapat bersedia ketika datangnya Dajjal Al-Masih dan bala tenteranya yang sihirnya mampu menembus dinding-dinding rumah yang di dalamnya tidak pernah dibaca ayat-ayat suci, iaitu ayat Al-Quran dan zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara yang saya kasihi, ataupun saudara yang beriman di luar sana, yang lagi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikasihi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat pada hari ini, kebanyakan dari generasi muda umat Islam terjebak dengan pelbagai hiburan seperti muzik, lagu, game, judi, mabuk dan sebagainya.
Menjadi fenomena hari ini, pada hari ini, pada seketika ini, semakin kebanyakan orang tua pula yang turut terjebak dalam permainan game, bahkan turut memberi dorongan pada anak-anaknya untuk juga orang umum supaya turut sertai di dalam permainan tersebut. Alasannya duduk rumah, kena covid, kena kurung. Ada banyak benda, banyak berfaedah kita boleh buat, tetapi tidak. Alasannya duduk rumah boring, tak boleh buat apa, maka dia ambil gadget, dia main game. Sama dengan, apakah beza kita antara kita dengan anak kita? Apakah bezanya? Ia tidak disangkal. Game tu memang penghiburan dan bagus untuk hiburan bagi sebahagian orang. Namun ingat, waktu itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan segera dihisap. Dihisap. Sedar atau tidak? Sedar atau tidak? Mereka yang telah menjadi kufur nikmat, kerana telah mempergunakan anggota tubuh untuk hal yang sia-sia. Allahu Akbar, yang sia-sia. Jika saja mereka tahu bagaimana diri mereka akan dihisap dan balasan yang akan diterima, sudah pasti mereka tidak akan mampu tertawa dan enggan melakukan hal yang sia-sia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan banyak menginsafi diri, mempersiapkan diri mereka dengan amat mulia, penuh dengan takwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan umatnya, atau tidak membiarkan umat manusia itu mengakui dirinya beriman begitu saja. Tidak. Sebelum uji keimanannya, sama ada benar-benar iman hamba-Ku ni, ataukah pengakuannya iman hanya di lidah je yang penuh dengan kemunafikan. Nauzubillah minaz zalik. Tuan-tuan, maka dengan itu kita banyakkanlah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan doa. Dan mohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Anggun. Melindung pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara itu. Tidaklah Allah menciptakan manusia untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Tidak. Tetapi melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang hidup di dunia fana ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu bukan hanya dalam solat, bukan hanya di dalam baca Al-Quran dan zikir saja. Kita akan banyak jenisnya ibadah dengan Allah dan takwa dengan Allah. Marilah kita ambil hikmah tentang kisah tokoh Islam yang tidak asing dalam sejarah Islam, iaitu Zulkarnain. Tidak lain iaitu Zulkarnain yang telah membina dinding terbuat daripada campuran besi yang begitu banyak, campuran besi tembaga, untuk memisahkan dunia manusia dan dunia Ya'juj Ma'juj, supaya golongan makhluk itu tidak membuat kerosakan atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Namun diseringkan perjalanannya waktu, akhir zaman telah pun bermula, tuan-tuan. Dan kitalah umat akhir zaman itu. Tak dinafikan Ya'juj Ma'juj diciptanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu kekuatnya, Ya'juj Ma'juj. Dan kelak ketika dekatnya hari kiamat, kita ni di dalam akhir zaman, kita dekatnya hari kiamat, dinding pemisah itu akan runtuh. Dah sebut di dalam Al-Quran sendiri, akan runtuh. Golongan makhluk itu pun berjaya keluar daripada dinding tersebut, daripada gua. Dia dua gua.
Dua gua ni tengah-tengah dia ada jalan, tengah-tengah ni ada dinding besi. Dia akan keluar untuk menjalankan misi penghancuran ketiga manusia dalam kealpaan, kehidupan manusia. Dia akan hancur. Iaitu Ya'juj Ma'juj. Mungkin kita tak akan lalui zaman itu kerana umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 45 hingga 70 tahun. Jarang sekali ada yang 70 tahun ke atas, jarang. Oleh itu berfikirlah kita, berfikirlah bagaimana nantikan, bagaimana kita sebagai umat akhir zaman menantikan bagaimana kita nak menghadapi dengan berperangan Ya'juj Ma'juj itu. Mungkinkah kita akan selamat daripada fitnah Dajjal Al-Masih dan bala tenteranya? Dan akankah mereka juga terselamat dari serangan makhluk, daripada serangan makhluk yang mengerikan bernama Ya'juj Ma'juj tersebut? Hanya Allah Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir yang maha mengetahui segala perancangan, iaitu Ad-Dajjal Al-Masih. Tuan-tuan merahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita ingin tahu bagaimana nasib anak-anak kita, isteri kita, cucu kita nanti, bagaimana cara hidup kita pada hari ini, dan lihatlah bagaimana kita mendidik mereka, mendidik ahli keluarga kita. Sama ada kita mendidik mereka untuk semakin dekat dengan jalan Allah, ataukah kita mendidik mereka menjauhkan diri mereka daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditetapkan. Ingatlah tuan-tuan, bahawa masa depan milik orang-orang yang bertakwa sudah semestinya menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kita sebagai umat akhir zaman, kita memperoleh hikmah dan menjadikannya sebagai iktibar sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita dengan iman dan takwa. Oleh itu semoga kita sentiasa dikurniakan taufik, hidayah, inayahnya, cucu rahmatnya serta redha Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sehingga ke akhirat kelak, insya-Allah. Maha suci Allah, ya Allah, maha suci Allah, dengan memujimu yang aku mohon, kami semua memohon keampunan dan bertaubat kepadamu, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, berakhirlah kita punya kuliah pada hari ini serba sedikit. Segala kesilapan dan kekurangan adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Oleh itu, jika terdapat sebarang kesilapan, harap dimaafkan. Tegurlah pembinaan kita ataupun usaha kita daripada Yayasan Bangunan Keluarga, terutama diri saya sendiri, tegurlah masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Sekian, wabillahi wastaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.